Akibat daripada Nagi bersemangat kerana dia nak telefon dia balik, pasukan Y terpaksa aku dengan kekalahan yang besar di mana Nagi menambah lagi 2 gol untuk pasukan V. Perlawanan berakhir dengan skor 8-0. Ari memang terpegun melihat Nagi mampu menjadikan 3 gol dalam masa 10 minit sahaja. Ego memberitahu Ari di mana untuk orang yang berbakat, mereka perlu meletakkan umpan untuk mengeluarkan kemampuan penuh mereka. Habis je perlawanan, Nagi berjaya dapatkan telefon dia balik dan dia pun main permainan video dalam bilik V. Pada masa yang sama, Rio tak berapa suka dengan kualiti tilam yang diberikan oleh pihak Blue Lock. Rio meminta bantuan Nagi untuk mendapatkan katil menerusi insentif gol, kena menjadikan 5 gol untuk katil tersebut. Tapi Nagi memang malas nak tolong, dia suruh Rio minta bantuan bayar untuk mendapatkan katil yang selesa untuk Rio. Beberapa ketika selepas itu, ahli pasukan V pergi ke kafeteria untuk makan. Semasa pemilihan pertama berjalan, makanan yang mereka dapat mengikut kedudukan semasa mereka dalam bilik tersebut. Lagi tinggi, lagi sedap makanan yang mereka akan dapat. Rio menggunakan kesempatan tersebut untuk melakukan sistem barter dengan ahli pasukan V yang memiliki kedudukan yang lebih rendah. Rio dapat burger, jadi dia terima sebarang tawaran kalau ada di antara mereka nak rasa burger yang dia dapat. Isaburo menawarkan Hijiki dia untuk separuh burger Rio. Ahli yang lain marah sebab Hijiki untuk calon yang paling rendah kedudukannya yang akan dapat. Tapi Kisaburo berjaya mendapatkan 1/4 burger Rio dengan pertukaran Hijiki dia. Lalu Kisaburo dapat nama samaran yang baru iaitu Hijiki. Rio melakukan tawar-menawar sebab dia nak kurangkan rasa iri hati dalam kalangan ahli pasukan V yang kedudukan lebih rendah. Sebab dia nak ahli pasukan V bersatu hati. Disebabkan burger dia masih ada, jadi Rio masih meneruskan sesi tawar-menawar dia. Menyebabkan keadaan memang tengah Rio, Zantetsu menyuruh mereka untuk diam sebab dia nak makan dengan tenang. Zantetsu mengatakan kepada Rio taktik dia tak akan berkesan kepada dia. Rio cuba untuk ajak Zantetsu untuk sertai sesi tawar-menawar tapi ditolak oleh Zantetsu sebab Zantetsu suka je dengan makanan yang didapat iaitu yakisoba. Lepas tu, boleh pula mereka ni bergaduh. Nagi yang melihat mereka bergaduh mula melarikan diri. Nagi pergi ke ruangan mandi. Dia mandi dengan cara dia yang malas dan dia pun melompat ke arah kolam air panas. Semasa Nagi berendam dalam air kolam tersebut, Nagi bermonolog di mana Rio dah membuat semua ahli pasukan V setia dengan dia. Tapi perkara tersebut tak mengejutkan dia pun sebab dekat sekolah pun Rio memang macam tu. Nagi berpendapat orang yang mempunyai populariti sangat mudah memanipulasi orang lain dan nampaknya pasukan V akan menang lepas ni walaupun dia tak main sangat pun. Jadi dia mula fikir nak elakkan diri dia main bola sangat. Dia lebih tertumpu nak main permainan video. Lalu datang Zantetsu melangkah masuk dalam kolam tersebut lalu dia duduk dekat tepi sambil dia gosok gigi. Pada mulanya Nagi tak kisah tapi sebab dia perasan Zantetsu gosok gigi lama sangat, jadi dia tegur Zantetsu jangan gosok gigi dalam kolam tu, rasa menjijikkan. Lalu Zantetsu minta maaf atas kelakuan dia. Dia hanya mengikut prinsip keluarga dia iaitu kalau kau lupa benda lain sekalipun jangan lupa gosok gigi. Dan didedahkan Zantetsu datang daripada keluarga doktor gigi tapi Zantetsu tidak mewarisi kebijaksanaan mak ayah dia. Nagi bertanya kepada Zantetsu, dah kalau kau tak bijak macam mereka, mak ayah kau tak ada ke panggil kau kurang bijak masa kau membesar? Zantetsu menjawab yang ahli keluarga dia memang baik dengan dia. Tak pernah dia dengar mak ayah dia cakap macam tu dekat dia. Bagi Zantetsu, orang yang bijak memiliki akhlak yang baik, tak akan memanggil seseorang yang kurang bijak dengan perkataan B. Buat-buat tahu je lah perkataan apa. Selain daripada ahli keluarga dia, memang dia dilayan macam dia tu tak ada otak. Dia memang tak pandai dalam pelajaran dan dia tak mampu nak mengira tambah nak naik kereta api untuk pergi ke sekolah. Disebabkan layanan orang ramai yang buruk terhadap dia, dia elakkan diri dia daripada naik pengangkutan awam. Dia pergi ke sekolah dengan berlari dari rumah. Masa tu dia sedar yang dia ni laju. Sejak tu dia fokus dekat sukan. Nagi teruskan pertanyaan dia, kenapa Zantetsu memilih bola sepak? Dengan mudah Zantetsu menjawab sebab dia ikut gerak hati dia dan dia memiliki sebuah mimpi di mana dia nak jadi penyerang terbaik dunia dan menjadi orang yang tak berapa cerdik tapi paling disegani satu dunia. Nagi merasakan mimpi Zantetsu memang menarik dan Zantetsu tanya balik kepada Nagi kenapa dia main bola sepak. Nagi menjawab yang dia main bola sepak sebab Rio. Dia sebenarnya ikut je apa yang Rio nak. Dia bukannya ada mimpi ke cita-cita ke, mana ada semua tu. Zantetsu rasa pelik lah, kau ikut dia, apa yang bagus sangat dengan dia?
Nagi masih terfikir kenapa dia ikut je apa yang Rio nak, tapi berkemungkinan dia ikut je Rio sebab Rio orang yang pertama berminat dengan orang yang pemalas macam diri dia. Mendengar jawapan daripada Nagi, Zantetsu merasakan Nagi seorang yang pelik, tapi dia masih melihat Nagi seorang lelaki yang baik. Sebelum bermulanya pertarungan di antara pasukan V menentang pasukan W, pasukan V berbincang taktik mereka. Rio mendedahkan pasukan W boleh menang perlawanan pertama disebabkan adik-beradik wanima. Jadi kalau mereka boleh hentikan mereka berdua, pasukan V boleh menang. Mereka akan melancarkan serangan yang akan dimulakan oleh Rio daripada tengah, dan Rio mengharapkan ahli pasukan V akan posisikan diri mereka untuk pisahkan adik-beradik wanima tu. Selamat mereka sekarang ni, mereka nak dapatkan katil untuk semua orang. Lalu Rio pun menaikkan semangat ahli pasukan V, lalu mereka masuk ke dalam padang. Sebelum perlawanan dimulakan, Rio berkata kepada Nagi, "Nagi, jom kita teruskan kemenangan kita." Nagi pun bertanya kepada Rio, "Pasukan ni kan dah bersatu, kau dah tak perlukan aku kan?" Rio menyangkal perkara tersebut dan menyuruh Nagi untuk berlawan juga. Jadi Nagi reda je lah. Pasukan W memulakan sepak mula. Keisuke memberikan bola kepada Junichi. Terus sahaja Rio berlari ke arah Keisuke dan dia mempercayai ahli pasukan V yang lain akan bekerjasama untuk menghentikan Junichi. Rio pun bermonolog, kalau permainan berjalan mengikut apa yang mereka rancang, perlawanan ni akan jadi mudah untuk mereka. Tetapi Rio tak sedar yang pasukan W cuba untuk mengekang pergerakan Rio. Keisuke berkata kepada Rio, "Aku dah tengok ulang tayang perlawanan pasukan kau. Pasukan V berpasukan kau kan Rio? Kata abang aku, kalau kami boleh hentikan kau daripada menerajui pasukan V, pasukan kau dah tak boleh buat apa-apa. Pada masa yang sama, kombinasi serangan kami akan menghancurkan pertahanan kau." Lalu beberapa siri hantaran dilakukan oleh Keisuke dan Junichi. Nagi yang melihat siri hantaran tersebut mula terpegun dan merasakan mereka berdua sangat padu. Kedua-dua adik-beradik tersebut dah melepasi Nagi. Lalu Junichi melakukan satu rembatan ke arah gawang gol pasukan V. Kisaburo tak berjaya untuk menepis bola tersebut keluar. Pasukan W berjaya mendahului perlawanan dengan skor 1-0. Melihat pasukan W berjaya menghasilkan gol, Rio bermonolog, mereka takkan mampu mengalahkan pasukan W kalau mereka masih bermain macam biasa. Kalau berterusan macam ni, mereka akan kalah. Di akhir chapter, Rio berkata kepada ahli pasukan V, mereka perlu mula bermain secara berpasukan. Tapi dilihat Zantetsu dan Nagi menolak permintaan Rio, tapi Rio menyuruh mereka untuk ikut apa yang dia cakap. Dan chapter 6 pun tamat.